Assalamualaikum dan selamat kembali. Saya sekarang berada dalam kelas tengah tunggu student ni. Ni University International. Biasanya diorang suruh buat online, tapi kali ni diorang jemput untuk datang juga face to face sebab student nak duduk exam. Jadi saya datang je lah atas jemputan. Sementara tunggu pelajar-pelajar ni masuk ni, saya nak buat sedikit reaction kepada statement Kapten Hafiz lagi. Sebab ada satu statement daripada video tu agak berat lah menuduh orang di Malaysia sebagai menolak ayat Al-Quran dan menolak hadis. Okey, kita dengar dulu apa dia kata. Allah wujud tanpa tempat. Apabila ada orang berkata sedemikian, hendaklah kita selidik apa yang anda maksudkan. Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama, dia menyatakan demikian untuk mensucikan Allah daripada tertakluk, daripada terikat, daripada tertakluk kepada satu tempat, dan dia menyatakannya dalam rangka untuk mensucikan Allah. Maka itu okey. Tetapi ada juga yang berkatakan sedemikian, yang mengatakan sedemikian dalam rangka untuk menafikan ayat-ayat Allah yang mereka sendiri tafsirkan sebagai tempat. Seperti ayat-ayat yang menerangkan bahawa Allah fis sama, ayat-ayat yang menerangkan Allah istawa alal arash. Mereka menafsirkan ayat-ayat itu sebagai tempat. Lalu mereka menggunakan kenyataan itu untuk menafikan ayat-ayat tersebut. Maka ini yang kemungkinan yang kedua ini adalah kesalahan yang besar. Dan setahu saya kebanyakan di Malaysia ni apabila mereka menyebut bahawa Allah wujud tak ada tempat, yang mereka masukkan ialah dengan maksud yang kedua itu. Yang ini untuk menafikan Allah daripada sifatnya di langit dan daripada sifatnya istawa alal arash. Okey, itu satu tuduhan tu. Dia kata kebanyakan di Malaysia apabila mengatakan demikian adalah untuk menafikan ayat Al-Quran. Dia satu tuduhan tu. Siapa golongan mana yang menafikan ayat Al-Quran tu? Okey, kita dengar lagi satu. Siapakah yang meminta ampun maka Allah akan ampunkan. Mereka menolak hadis tersebut sebab 1/3, baki 1/3 malam itu bagi mereka adalah masa. Maka hadis ini mengaitkan Allah dengan masa. Maka mereka menolaknya sebab mereka kata Allah wujud bila zaman. Dengar beliau kata ada golongan yang nak menolak hadis pula. Tadi kata menolak ayat Quran sebab orang takwil ataupun orang menafsirkan alal arsyis tawa tu. Jadi dia kata nak tolak ayat Al-Quran. Satu tak betul tu. Siapa yang nak tolak ayat Al-Quran? Semua yang cakap macam tu adalah sebab nak menyucikan sifat makhluk pada Allah untuk bagi orang faham bahawa Allah ini adalah yang esa, satu-satunya yang mencipta segala-galanya. Jadi Allah juga yang mencipta tempat, Allah juga yang mencipta masa. Jadi tak bolehlah apabila orang yang cuba nak mentakwil dan supaya orang lain memahami dan menyucikan Allah, nak kata sebagai menolak ayat Al-Quran. Dengar tadi dia kata kebanyakan orang di Malaysia ni apabila mentakwilkan tu, dia nak menolak ayat Al-Quran. Dia kata orang di Malaysia, kebanyakan orang di Malaysia. Siapa dia? Cuba terangkan. Sebab kita bimbang nanti ada orang yang sebut macam tu. Orang-orang yang telah dipengaruhi oleh Kapten ni. Ingat orang tu nak tolak ayat Al-Quran. Berat tuduhan tu. Tolak ayat Al-Quran, tolak hadis tu berat tu. Berat sangat tuduhan tu. Cuma satu perkara yang bagus dalam sebutan Kapten Hafiz ni, dia tidak menterjemahkan ayat tersebut. Alal arsyis tawa. Sepanjang video tu dia tidak menterjemahkan kepada bersemayam ke apa ke. Tapi kita tak tahulah dalam minda dia adakah alal arsyis tawa tu sebagai suatu tempat. Sebab tak boleh mengatakan tempat. Tak boleh pun terjemah alal arsyis tawa tu sebagai bersemayam di atas arash. Sebab istawa tu boleh bermaksud bermacam-macam. Boleh jadi menetap, boleh jadi berada, boleh jadi matang, boleh jadi stabil dan tak berubah, boleh jadi menaiki, boleh jadi berlabuh. Kan? Istawa tu sendiri dia daripada perkataan sin waw ya, sawa. Jadi boleh berubah-ubah maksud. Jadi baguslah sebab Kapten Hafiz dia tak terjemahkan ke dalam bahasa Malaysia.
Tapi tak tahulah kalau dalam video-video lain anda ada dengar Kapten Hafiz menukar menjadi bersemayam ke, macam mana menterjemahkannya. Jadi dah tak betul lah, sebab golongan salaf langsung tidak menterjemahkannya atau tidak meletakkan apa-apa makna pada perkataan istawa tu. Arash tu lagilah tak boleh diterjemah ataupun ditakwilkan sebab langsung kita tak tahu. Tapi biasanya orang nak takwilkan ataupun nak terjemahkan perkataan istawa tu, sedangkan istawa ada banyak makna. Jadi golongan salaf dia betul, tidak langsung nak terjemahkan apa-apa. Jadi kalau anda ada dengar dalam video lain Kapten Hafiz menterjemahkan menjadi bersemayam ke, itu dah jadi bukan salaf lah, itu dah jadi khalaf balik. Dia tak betul lah kan. Jadi selain daripada tu, untuk kita nak faham lagi sikit berkenaan istawa ni, kita kena lihat banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menyebut perkataan istawa ni, bukan satu, bukan dua, tapi yang paling penting, sebab kita nak tahu perkataan yang fisama tu, atas langit tu, betul lah hadis yang digunakan oleh Kapten Hafiz pun betul, tapi cuma untuk kita berfikirlah, satu ayat daripada surah Al-Fusilat ayat 11 yang mana summastawa ilas sama, yang mengatakan ketika langit masih lagi berasap, lalu Allah berkata kepada langit dan juga kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku, sama ada suka atau tidak. Dan langit dan bumi berkata, ialah kami datang dengan sukarela. Mafhum ayat macam itulah. Jadi ayat itu mengatakan bahawa Allah memberi perintah kepada langit dan kepada bumi untuk datanglah kepadaku. Jadi macam mana tu kalau Fis Sama' mengatakan Allah berada di langit, masa tu Allah perintah kepada langit dan perintah kepada bumi, datanglah kepadaku. Macam mana nak letak tu? Okey, fikir untuk pemikiran sajalah, untuk fikir saja. Okey. Selain daripada tu, berkenaan dia mengatakan bahawa orang yang mengatakan Allah tidak bertempat dan tidak terikat dengan masa tu, sebagai nak menolak ayat Al-Quran ataupun hadis tu, sangat-sangat tak betul lah. Itu macam dah nak menghasut lah. Kita tahulah makhluk apa yang suka menghasut ni kan. Jadi satu, dia kena tunjuk bukti lah. Tak boleh lah sekadar nak kata ada golongan yang macam tu. Semua yang kita dengar mentakwil atau mengatakan macam tu adalah untuk menyucikan Allah daripada sifat-sifat makhluk. Mungkin dalam fikiran dia sahajalah, dalam fikiran dia sahaja yang mengatakan apabila orang cakap macam tu adalah untuk menolak ayat Al-Quran. Beratlah, saya tak boleh tahan lah dengar yang tu kan. Tapi macam mana pun, kita dengar penjelasan daripada Dr. Mazhar. Dr. Mazhar sendiri nak bagi penjelasan ni. Kita dengar penjelasan daripada Dr. Mazhar, okey, yang menjelaskan golongan-golongan yang menyucikan Allah ni, iaitu dengan sifat 20 kan, dan dengan perkataan-perkataan macam tu. Kita tengok bagaimana kita nak menghadapi orang-orang macam ni. Adakah kita terus nak kata janganlah ikutlah aku? Adakah kita nak kata macam tu, atau adakah kita nak bersifat lebih terbuka, sebab masing-masing kita semua adalah dalam ahli sunnah wal jamaah. Kita dengarlah nasihat daripada Dr. Mazhar sendiri. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dia dalam akidah, dia mentakwilkan beberapa ayat sifat. Bukan semua, tapi dia mentakwilkan. Maksudnya pengaruh Asy'ariyah agak kuat di dalam pemahaman An-Nawawi di dalam menafsirkan beberapa ayat. Demikian juga Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. An-Nawawi dia dulu pada Ibn Hajar, dia 676 dia meninggal. Ibn Hajar Al-Asqalani datang kemudian. Dia meninggal pada tahun 852 Hijrah, 852 Hijrah. Ibn Hajar juga tidak takwil macam ayat Arash dan seumpamanya, dia kekal. Tapi ada beberapa ayat yang Ibn Hajar takwil, seperti Yadullah, tangan Allah. Ibn Hajar di dalam Fathul Bari telah menukilkan perkataan Al-Qurtubi, seperti seakan
Ibn Hajar menyokong pendirian Al-Qurtubi. Maka Ibn Hajar mentakwilkan juga beberapa ayat. Bukan semua, tapi dia tak takwil. Maka soal mentakwilkan berapa ayat ini dan tak takwil ini adalah khilaf di kalangan ulama ahli sunnah. Aliran salafiyah dia tak mau takwil. Di kalangan ahli sunnah juga ada yang mentakwil. Semua yang mereka lakukan masih lagi dalam itar, dalam rangkaian yang disahkan, yang dibolehkan di dalam perbahasan akidah. Dia tak boleh jadi isu besar. Cuma kita nak sokong yang mana ataupun kita nak tarjih yang mana, kita lah. Saya lebih cenderung kalau dah tak ada perlu takwil, tak payah takwil lah. Tak perlu takwil, tak payah takwil. Kecuali benda-benda yang jelas seperti arash dan seumpamanya, memang jelas disebut dalam Quran dan hadis yang sukar untuk kita takwilkan. Yang lain, adakah tangan Allah dengan maksud kuasa dan seumpamanya, khilaf para ulama dalam masalah ini. Khilaf para ulama masalah ini. Salaf kebanyakannya cenderung kepada tidak takwil. Tidak takwil. Kalau orang yang takwil pun masih lagi di kalangan ahli sunnah. Yang tak takwil pun mereka kekal cenderung kepada pendirian salaf yang lebih baik. Jangan berbalah dalam masalah yang seperti ini. Kita dengar yang takwil pun masih tergolong dalam kumpulan ahli sunnah. Yang tak takwil pun masih juga ahli sunnah. Jangan berbalah dalam hal-hal macam ni. Okey, apa yang nak persoal sana, nak persoal sini, nak create pula satu pandangan bahawa orang yang mentakwil itu adalah cuba menolak ayat Al-Quran dan menolak hadis dan sebagainya. Apa ni? Kan? Apa yang nak create benda-benda macam ni? Siapa yang kata benda-benda macam tu? Bila ada orang kata Kapten Hafiz cuba nak memecah belahkan masyarakat, marah pula kan? Tapi tindakan ni agak pelik lah. Memang tak nampak seperti nak membawa kepada ketenteraman. Kita tengok Dr. Mazhar sendiri pun dia kata usah berbalah dalam hal ni. Kita faham ada orang yang akan takwil, ada orang yang tak akan takwil. Pilihlah kena ikut yang mana. Itu kita punya kecenderungan. Tak perlu nak create satu pandangan atau persepsi bahawa apabila orang mentakwil, dia adalah mungkin golongan yang menolak ayat Al-Quran ataupun menolak hadis. Tak boleh. Jangan buat macam tu. Tak elok tu, Kapten. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.